Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Tutorial ini kita akan bincangkan mengenai partial derivative ya. Partial derivative di mana nanti kita akan berjumpa lah dengan fx, fy, fxx, fyy, fxy, fyx dan sebagainya ya. So kita lihat ya, ini contoh pertama ya. Contoh pertama, let f equal to 3x cubed y squared. Find fx. So fx ni bermaksud dia nak ddx lah ya, dia nak ddx. So jadi soalan 1 dan soalan 2 ni hampir dia function yang sama, tapi yang soalan 1 ni kita nak cari fx iaitu ddx. Yang soalan 2 nanti kita nak cari fy. Okey. So jadi dia punya differentiation dia masih lagi sama. Maksud dia bila kita lihat function ini kan kita kena apply the product rule kan, sebab dia ada dua function macam ni ya. Cuma bila kita nak buat product rule tu, we need to differentiate towards with respect to x, sebab dia minta fx kan. So jadi kalau kamu lihat kat sini, yang ini adalah saya telah pun menggunakan product rule ya. So maknanya this is one function, and then yang y squared ni another function. So saya akan salin yang ini, differentiate yang y kuasa 2 ni, tambah salin y kuasa 2 ni, differentiate yang 3x kuasa 3 ni. So yang ni lah. Cuma just be careful, kita punya differentiation tu mesti terhadap x, with respect to x. So sebab itulah this part yang warna biru ni kita dapat kosong. Sebab dia ddx y squared kan, mana boleh. Yang ini okey, yang ini ddx 3x cube. Yang ini kita dapat 9x kuasa 2. Okey. So ini kita hanya menggunakan product rule dan kita akan buat terbitan terhadap x, ddx for everything. Okey, so kita dapat 9x kuasa 2 y kuasa 2. So kamu lihat yang ini. Baik, untuk soalan nombor 2 pula, kita akan pergi kepada fy yang macam ni. Jadi kamu lihat ya, fy. Jadi asas dia masih lagi sama. We are going to apply the product rule, cuma kali ini kita akan buat terhadap y. Terhadap y. Nampak sini di sini semua dah jadi ddy. Ini ddy, ini pun ddy. Tahu kan kenapa dia dapat kosong? Kita dapat kosong sebab bila dia nak differentiate kan, with respect to y, tapi dia punya function dia 3x cube. Jadi tak boleh kan? So dapat kosong kat sini. Alright, so kamu lihat yang ini, konsep dia sama je. Seterusnya function ini we are given yang ini, z sama dengan exponent to x sin y, find dz dx. Dia bagi point lah, x kosong. Yang point ni kita cerita kemudian. Cuma sekarang ni yang penting adalah dia akan differentiate terhadap x ya. Sebab dia bagi kan dz dx ya. So we are going to differentiate with respect to x. Nampak di sini ya, semua tu akan jadi ddx, ini pun ddx. And again saya apply the product rule, sebab dia ada dua function kat sini. So apply the product rule, kita akan differentiate terhadap x, and job done. So macam ni ya. So jadi kita dapat hasil dia sebagai dua eksponen sin y. Dan baru kita masuk point ni. Point ni adalah x kosong kan. So kita hanya substitutekan pada x dan pada kosong. Yang x ini remain x lah. Yang y ni jadi kosong kan. Sin kosong kan, sin kosong kosong. So sebab itulah kita dapat jawapan dia kosong kat sini. Okey. Soalan nombor 4. Soalan nombor 3 tadi kita buat we are given function, lepas tu kita buat dz dx kan. Now kita pergi kepada dz dy pula. Function yang sama. Jadi yang ni function yang sama. Now kita nak buat dz dy. Tapi point ni berbeza lah. Point dia adalah ln 2 kosong. Ini tak ada isu apa-apa. Cuma kita jangan salah bila kita nak differentiatekan dz dy tu.
Yeah, we are going to differentiate. First kita akan guna product rule, then secondly we are going to differentiate with respect to y. So semua ni y, ddy, ddy semua kan. So of course this part yang saya gerakkan mouse ni, yang ini of course dia jadi kosong, sebab tak boleh kan. Ini eksponen 2x tapi dia nak dy, so tak jadilah, dia jadi kosong. Yang ini okey, yang ini differentiate sin y dapat cos y. Jadi finally kita akan dapat yang warna pink ni. So kita dapat eksponen 2x cos y. Jadi lihat, kita masukkan point dia. Cuma masukkan point ni kena hati-hatilah ya. Dia dah melibatkan indeks, dah melibatkan eksponen dan ln. Jadi beberapa hukum log kena clear lah. Nanti dapat jawapan yang bukan kat sini. Jadi kita lihat apabila kita masukkan nilai x ni sebagai ln 2 kan. Kat sini kan, ln 2. So 2 ln 2 macam ni lah. Cos kosong ni okey, cos kosong ni 1. Cuma eksponen ln ni, eksponen 2 ln 2 ni kita susun semula, kita dapat yang ini. Ataupun kalau nak senang cerita, tekan kalkulator je, then should be okay, akan confirm dapat 4. Ataupun kalau kita nak tulis macam ni pun boleh, ataupun terus tekan kalkulator dekat sini pun dah okey dah. Okay, substitute the point is not a big issue lah. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Evaluate. Tengok soalan dulu. Evaluate the indicated partial derivative. Diberi z, ya, x squared plus 5x minus 2y power of 8. Nak cari dz dx. So maksud dia senang cerita macam ni. Kita diberi z, lepas tu dia nak suruh kita buat derivatif terhadap x. Itu je. Terhadap x. So mana nak cari dz dx lah. So this whole thing, semua ni kita akan differentiate terhadap x saja, ddx lah. Jadi dekat sini kita akan gunakan apa ni, power rule ya. Nak guna power rule ke, kalau kamu kata nak guna chain rule ke, boleh, mana-mana satu pun boleh. Okay, so dekat sini kamu tengok nampak tak, dia minta dz dx kan. Jadi everything akan, bila bahagian nak differentiate tu, kita akan differentiatekan towards with respect to x, ddx lah. Yang ini ya. Okey, jadi yang ni kamu simplifykan pelan-pelan. Yang mana dapat kosong tu supposed to be dapat kosong ya kat sini ya. Sebab ini 2y tau, negatif 2y kan. Jadi tapi kita nak differentiate with respect to x, ddx, maka this part akan jadi kosong lah. Sebab tu sini kosong. Jadi bila kita susun semula, kita dapat jawapan dalam color pink ni. Alright, okay, so far so good. Soalan nombor 5 tu tak ada isu banyak, direct aja. Sebab kita akan prepare for the next tutorial nanti, next chapter lah. Ini just as a basis saja lah ya. Okay, now yang ini pun sama juga. Evaluate the indicated partial derivative. So jelas kat sini keyword dia adalah d dx ya, d ataupun del lah. Pasal ada partial kan, dia jadi del lah. So d dx, x times exponent power of yang ini. Jadi dekat sini bila kita nak differentiate, yang pertama sekali kita akan differentiate terhadap x, dan kita akan apply the partial pula, the product rule. Again kita berdepan dengan product rule. So soalan ini sengaja saya ambil sebab dia melibatkan eksponen. So saya nak pelajar biasakan diri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan eksponen dan juga ln terutamanya lah. So yang ini so saya akan menggunakan product rule. This first line is after applying the product rule. Yang ini so yang mana-mana yang color biru ni, saya akan differentiate terhadap x. So kamu tengoklah ya, kamu tengok sini. Jadi this part ya, ini pun tak habis lagi ni, saya kembangkan lagi, expand lagi sampai sini. Saya kecilkan sikit, dia sampai sini. Okey, so yang biru ni saya expandkan dia dari sini sampai sini. So kamu tengok ini kamu susun elok-elok. Yang mana bahagian dapat kosong ni macam ni,
kosong ni, so maksud dia adalah tu, mesti yang ini adalah komponen y, ya, sebab dia dapat kosong kat sini. So yang ni kamu tengok dan kita simplifykan. Lepas kamu simplifykan, dapatlah bentuk yang warna pink ni. Alright, so ini the method of product rule dan derivative with respect to x. Itu saja. Just cuma hati-hati kat sini lah. Baik, soalan seterusnya, soalan nombor 7. Kita lihat, kita diberi satu fungsi f, iaitu square root of 3x plus 2y. Lepas tu dia suruh cari find the slope, ya, find the slope of the surface in the x direction. The keyword is in the x direction. So bila kita ada keyword perkataan ataupun sentences x direction, maksud dia indicate that kita perlu mencari ddx, ya, perlu mencari ddx. So sebab itulah kita ada kat sini, kita diberi point. Okey, point tu cerita lain lah, itu masuk kemudian. So we are given z macam ni, z, semua saya susun elok-elok lah, saya tak nak nampakkan dia square root tu, saya buat dia kuasa 1/2 kat sini. Macam ni, ini jadi dia nak slope in the x direction, maka saya pun mencari dz dx, yang ni. So keyword dia adalah yang ini. Saya akan ddx kan semua sekali. Jadi ini macam mana ya? Ini power rule ke, nak pakai macam tadi lah, nak pakai chain rule ke, tak kisah. Tapi yang penting apabila sampai comes to the differentiate punya bahagian, maka kena buat ddx. Yang warna biru ni ya, yang warna biru ni. Jadi bila kita simplifykan semua sekali, simplifykan, so kita dapat yang inilah, kita dapat 3/2 square root of 3x plus 2y. Then baru kita masukkan the point, iaitu 42 tu. Masukkan 42, then kita akan dapat 3/8, or equivalent lah. Kalau nak buat dalam titik perpuluhan pun tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Yang ini pun sama juga. Yang ni pun sama juga, cuma function sahaja berbeza dan dia punya with respect to y. Ini y. Ini y. Kita buat yang satu tadi tu x, yang ni buat y pula. Function dia bagi z sama dengan sin y squared tolak 4x. Function dia lain lah. Function dia lain ya. So we are going to buat derivative terhadap trigo. Tapi with respect to y. So maksud dia kita akan buat cari dz dy lah ya. dz dy. Oh ya, satu lagi kat sini ya. Saya nak just remindkan kamu semua. Take note kat sini. Kejap. Soalan ni kalau baca elok-elok, find the rate of change of z with respect to y at the point 21 with x held fixed. So maksud dia ini bermaksud x ini fix kan. So bila x ni fix, kita katakan x tu adalah constant. Dia malar lah. Dia satu nombor sahaja kan. Jadi bila dia malar, so dalam banyak case, I should remind you that kalau x atau y dia adalah suatu constant ataupun dia fixed number, biasanya kita tidak akan buatkan ddx ataupun ddy pada yang fungsi malar tu, pada yang position malar tu. Nampak kan? Macam ni kan, kalau kita baca sekali lalu memang kita faham find the rate ini with respect to y, kita akan terus buat dz dy kan. Tapi kalau contohlah katakan dia tak beri pun with respect to y, dia tak beri yang ni, tapi dia katakan x held fixed ataupun x tu constant ke, x sama dengan 1 ke, macam tu kan. Maksud dia malar tau. Bila dia constant, dia fungsi malar, maksud dia kita tidak akan buat ddx. Confirm kita tidak akan buat ddx pasal dia constant, pasal dia adalah malar. So kita akan buat ddy. Ingat ya? Ini contoh ini agak mudah sebab dia terus sebut with respect to y. Terus kita buat dz dy. So ingat yang itulah. So jadi sekarang ni seperti biasa, bila kita buat dz dy, sin akan jadi cos,
lepas tu belah dalam ni kena differentiate. Di sini baru dy bukan ddx dy. Dan proses seperti biasa kita buat dan kita akan masukkan 21 ni. So kamu boleh lihat lah, satu ni saya simplifikan, kita dapat jawapan 1.99. Ini kamu cek Okey, pergi kepada nombor 9. Yang ini yang ini diberi f, lepas tu find fz. Find fz. So find fz. Jadi ini kamu tengok elok macam mana kita nak buat yang ini fz. So bila sebut fz, kita akan ddz lah, ddz kan semua sekali lah ya. Ini ddz kan dia, yang ini pun ddz kan dia, yang ini pun ddz kan dia, yang ini pun ddz kan dia. Okay, jadi kalau kita perhatikan, kita nak ddz kan, pasal dia minta fz kan, ddz lah. Bahagian ni hujung ni satu, ddz ni confirm kosong lah, kosong. Yang kedua ni bila nak ddz kan dia, ini kita boleh buat kan, kita dapat 2z lah kan. Yang ini xy kita tak boleh buat tau, sebab dia tak ada komponen z pun. So supposedly kat sini akan jadi automatically akan jadi kosong. Ini kosong, yang last ni pun kosong. Yang ini okey, yang z kuasa 2 ni boleh buat, yang ini pun boleh buat, tapi kita kena guna product rule. Sebab komponen ini dia ada salah satu tu, dia ada z kat sini tau. So somehow dia akan ada nilai sikit lah, dia ada, kita boleh buat lah dia punya derivative. One part of it akan jadi kosong, tapi dia tak akan jadi kosong semua sekali. Jadi kamu boleh lihat ya. So jadi yang bahagian ini kita akan buat product rule, yang lain tu macam ini tak payah buat product rule lah. Supposed to be kita kena buat product rule, tapi sebab dia tak ada komponen z, jadi kita terus buat kosong je lah. So kamu lihat ya. So semua-semua ni ada bahagian yang saya buat product rule. Ini product rule ya. Yang dua ungkapan yang pertama ini adalah product rule ya, product rule. Yang dua ni, yang ni kamu lihat. Yang z kuasa 3 ni kita boleh dapat nilai, tapi yang ddz untuk ini tak payah buat lah, walaupun kita kena buat product rule kan, tapi doesn't make sense lah kat sini, kita buat kosong aja. Sebab tu dapat kosong kat sini. Okay, so yang lain tu macam tadi yang saya sebut tadi. So yang ini pun kosong sebenarnya, yang biru ni kosong. Yang ini dapat 2z, ini dapat kosong lah. Yang satu tu, yang ni satu dapat kosong. So kita teruskan dan finally kita akan dapat jawapan yang ini. Okey, dapat ni lah yang warna pink ni. Baik, yang seterusnya, ini macam biasalah, ini pun tak ada isu ni ya. So sekarang ni kita diberi f y squared exponent power of xz. Find df dy. So kita nak dy kan semualah, tapi kita ada point kan, ini point ni masuk kemudian. Jadi bila tengok function ini, kita terus kena terfikir yang we are going to apply the product rule. So our first line here is the product rule. Yang ni kamu tengok cuma sekarang ni bila product rule tu, pada bahagian derivatif tu dia mesti dy. Ini pun dy. Dan kamu teruskan buat. Kamu lihat kat sini, kamu lihat video ni, dan akhirnya kita akan dapat yang bahagian yang ini, yang saya gerakkan mouse ni. Dan bila dapat ini, kita boleh masukkan point 111 tu, masukkan ini, masukkanlah semua, dan kita akan dapat jawapan sebagai 3 eksponen. Ok, so kita stop sampai sini dulu. Kita sambung dalam video yang satu lagi.